اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. نتوسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. نتوسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. إنني بالله راجي لم أزل بالباب ناجي فعسى يصلح عواجي ويسهل لي الصعاب. نتوسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ربي قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا شفيعي المختار فينا والحقنا به انتسابا. نتواسل بالحباب والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي. سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي فعسى تبرأ سقامي بالنساب والقرابة. نتواسل بالحباب والبتول للمستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. نتواسل بالحباب والبتول للمستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعواه مجابا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Pertamanya kita mengucapkan seni syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada waktu ini pada jam 11.40 pagi waktu Malaysia dan jam berapa ni?
5.40 dah. Jadi kita minta maaf atas keterlewatan sebabkan kerana masalah teknikal. Jadi esok insya-Allah macam biasa pukul 11 insya-Allah. Jadi atas masalah teknikal kita minta maaf semua. Jadi pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Ruwaq Jawi dan juga kepada pihak Ustaz Zuhair bin Abdullah daripada Tahfiz Al-Imam Syafi'i Matis atas anjuran bersama menganjurkan Rauhah Asar untuk kita selesaikan bacaan 2 buah kitab iaitu kitab Isbalul Aman fi Syarhi wa Tarjamati Bughiyatul Ikhwan wa Riyadhatus Sibyan, yakni adab pendidikan dan juga mendidik anak-anak. Dan yang kedua kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, iaitu kitab berkenaan dengan adab-adab belajar yang kita tidak baca lagi. InsyaAllah akan selesai kitab ini yang pertama, baru kita akan baca kitab yang kedua insyaAllah. Baik, hari ini kita masuk pada perbahasan yang baru, pada bait yang ke-55. Bait yang ke-55 pada fasal berkenaan dengan mengajar anak-anak cara adab bertutur, bercakap. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa yamna'uhu kasratal kalami li'annahu min 'adatil li'ami. Dan laranglah anak itu daripada banyak berbicara. Ini kerana ianya adalah sebahagian adatnya orang yang buruk perangai. Jadi membanyakkan ucapan maksud di sini iaitu dengan tidak ada faedah. Ini bercakap dengan tidak ada faedah. Bukan bermaksud kita melarang anak kita yang baru boleh bercakap untuk bercakap, tidak. Tapi kita melarang mereka daripada bercakap perkara-perkara yang tidak berfaedah. Mereka nak bertanya, mereka nak berbual dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya ketika mana takut diucapkan ucapan yang tidak baik, maka pada waktu tersebut perlu dilarang kepada anak-anak tadi. Karena itu larangan bercakap banyak ini adalah pada urusan yang tidak penting dan tidak diperlukan. Jadi kerana itu bila mana ulama membincangkan tentang masalah ataupun kelebihan diam, disebut di dalam kitab-kitab para ulama fadlu as-samti, iaitu kelebihan diam. Malah al-Imam, ada sebagian ulama yang mengarang kitab, antaranya al-Imam Ibnu Abi Dunya radhiyallahu anhu mengarang kitab As-Samtu wa Adabul Lisan, diam dan juga adab lidah, adab bagi lidah. Maka bila para ulama membahaskan tentang kelebihan diam, ini bermaksud mereka mencela bercakap banyak tanpa faedah dengan maksud sebaliknya. Jadi difahami daripadanya bahawa bercakap banyak tanpa faedah itu adalah dicela. Nampak? Jadi bukan dilarang bercakap secara mutlak, tidak. Ataupun bukan dilarang bercakap banyak secara mutlak, tidak. Kerana para guru yang mengajar, mereka perlu bercakap banyak. Macam mana guru nak mengajar cakap tak banyak? Ya. Jadi perlu bercakap. Perlu untuk dikeluarkan ucapan dia. Nampak? Tapi yang dilarang adalah pada ucapan yang banyak tapi tidak berfaedah. Nampak? Baik. Kerana itu menjadi rukun di kalangan para ulama sufi, menjadikan diam adalah sebagai rukun yang besar. Iaitu diam daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Diam daripada mengucapkan keburukan orang lain. Diam daripada melakukan mengumpat. Kerana bercakap banyak akan membawa kepada perkara-perkara tersebut. Jadi kerana itu, ketika kecil lagi perlu untuk diajarkan dan perlu untuk dididik anak-anak kita agar mula bercakap dengan ucapan yang sepatutnya sahaja pada waktu tersebut. Tamam. Sebab tu kata sebahagian para ulama berkenaan dengan diam ini, karena kata mereka as-samtu tusahiluhul uzlah. Diam itu akan memudahkan dia untuk uzlah. Kerana uzlah, apa tujuan daripada uzlah? Tujuan uzlah adalah untuk mengurangkan ucapan. Kerana kita akan i'tizal 'anil nas. Jadi kita akan bersendirian pada waktu tersebut. Was-saharu yuntijuhu al-ju'. Manakala bangun malam pula adalah natijahnya daripada lapar. Jadi seorang yang berlapar, dia boleh untuk bangun malam. Nah, jadi fa inna as-sahara ma'asy-syiba'i ba'idun jidda. Ana kata ulama, bangun malam dalam keadaan lapar, maksudnya bangun malam untuk ibadah bersama dengan kenyang, ini adalah
perkara yang ba'id. Maksudnya la yajtami'an. Tidak akan boleh untuk nak berkumpul sekali. Faham tak? Was-sahru wal-ju' yunawwirani al-qalba. Diam dan juga lapar dan juga bangun malam untuk melakukan ibadah tersebut adalah kedua-duanya tadi menerangkan dan juga memberikan cahaya pada hati. Wa binuril qalbi tushahadul akhirah. Maka dengan nur qalb tersebut, cahayanya hati tadi itu yang akan memandang dan juga melihat kepada akhirat. Nampak tak? Karena para ulama sufi mereka meletakkan as-sahar, as-samt, kerana kesemua ini adalah rukun yang besar untuk mencapai kepada an-nufus al-mardiyah. Maksudnya jiwa yang ataupun nafsunya yang terdidik. Kerana lawan bagi sahar adalah naum. Lawan bagi sahar naum. Dan tidur ini biasanya berlaku disebabkan kerana terlalu kenyang. Maka kerana itu kita akan banyak tidur. Jadi, wal kalamu yashghaluhu wa yurisuhu al-ghaflah. Dan bila mana begitu juga ketika mana bercakap akan menyebabkan seorang tadi akan disibukkan dengan bercakap, dan yang kedua akan mewariskan dengan ghaflah. Dia tidak akan mampu untuk melakukan uzlah, hatta kalau kata dia i'tizal tadi dengan makna al-khulwah fil jalwah, disebabkan kerana dia banyak bercakap. Khulwah fil jalwah maksud dia apa dia? Dia berkhulwat dalam keadaan duduk bersama dengan orang ramai. Jadi kalau kita duduk dengan orang ramai, kita nak mengamalkan juga khulwah ataupun uzlah, maka uzlah kita tadi adalah dengan cara kita tidak membanyakkan ucapan yang tidak baik. Maksudnya gitu. Faham? Jadi, semuanya perlu kepada latihan. Semuanya perlu kepada riyadah. Semuanya perlu kepada didikan. Jadi kerana itu, tidaklah sangat dipuji kalau kata anak-anak tadi ketika kecil, bercakap semua benda. Tak. Maka ibu ayah perlu mengawal ucapan yang diucapkan oleh anak-anak mereka. Kerana itu disebut وَيَمْنَعُهُ كَثْرَةَ الْكَلَامِ. Dan laranglah anak itu daripada banyak berbicara. Jadi kena ada syarahan di situ maknanya. Yang banyak berbicara perkara yang tidak berfaedah. لِأَنَّهُ مِنْ عَادَةِ اللِّئَامِ. Karena ini adalah adatnya orang-orang yang buruk perangai. أيضا ومن أن يبتدي خطابا إلا يكون قوله جوابا. Dan laranglah juga anak tersebut daripada memulakan ucapannya, melainkan jika ucapannya itu adalah sebagai menjawab pertanyaan. Dan kalau anak-anak, kita tengah, ni orang tua-tua kita kalau kita tengah bercakap, tiba-tiba ada anak muda yang masuk mencelah, ataupun budak masuk mencelah, maka ditegur kepada budak tadi. Jangan menyampuk ketika orang tua bercakap. Jadi ucapan tadi sebenarnya itu didikan sebenarnya. Bukan untuk menafikan kedudukan dia dan juga kewujudan dia dalam majlis. Tidak. Tapi untuk mengajarkannya adab. Cuba tengok adab Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika mana berada dalam majlis para sahabat kibar. Dan waktu itu beliau masih kecil. Walaupun beliau mengetahui yang tidak diketahui oleh para sahabat pada waktu itu. Nabi SAW bertanya, apakah bandingan yang paling hampir dengan manusia? Ini mukmin. Yang mukmin ini apa bandingan pokok yang paling sesuai untuk mereka? Lebih kurang gitu maknanya. Kemudian para sahabat sebagainya jawab pokok ini. Nabi kata tak betul. Ini pokok ini. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Umar terlintas dalam hati saya an-nakhl. Ini pokok kurma. Pokok tamar itu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab yang bersamaan dengan manusia. Dan ini adalah pokok tamar. Nabi kata. Karena pokok tamar dia punya persamaan dengan orang ni lebih kurang sama. Kalau dipotong kepalanya akan mati. Pokok tamar kalau dipotong di atasnya mati dia. Dan juga dia perlu kepada kahwin. Nah, kahwin tadi akan keluarkan buah yang banyak. Kemudian tal'ul ajin tadi tal'ul ajin at-tamr an-nakhl, dia punya keluaran talqih dia tu ketika dikahwinkan di antara bunga jantan dengan bunga betina dengan pokok kurma, maka dia akan keluar bau seperti air mani. Dia macam orang. Itu Nabi samakan manusia ni dengan dibandingkan dengan pokok tamar. Ketika balik, Sayyidina Abdullah bin Umar kata kepada Sayyidina Umar, kata aku tahu jawapan dia. Dia kata, wahai ayahku. Dan aku dah letak dalam hatiku waktu tersebut dah tahu jawapan dia itu pokok tamar. Nabi Sayyidina Umar tanya, kenapa tak jawab tadi? Kata aku segan kerana dalamnya ada para sahabat. Ada Sayyidina Umar,
ada Sayyidina Abu Bakar, ada para sahabat yang lebih besar lagi daripada yang agung-agung di dalam majlis tersebut, maka tak selayaknya bagi aku untuk bercakap dalam majlis. Cuba tengok adabnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Dan walaupun Sayyidina Umar kata, kalau kamu bercakap pada waktu tersebut, itu lebih aku sukai. Tapi, dalam masa yang sama, dia nak beritahu juga bahawa tingginya adab Sayyidina Abdullah bin Umar. Dari mana datang adab tadi? Kerana muasyarah. Kerana dia duduk dengan lingkungan yang begitu. Lingkungan para sahabat, dididik anak-anak begitu. Maka terdidik dengan perkara tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar jadi malu pada waktu itu. Kalau orang tua-tua bercakap, dia tidak akan bercakap. Duduk diam. Dia akan dengar saja. Kalaupun dia ada pandangan, kecuali ketika diminta. Ya, kamu ada pandangan. Maka barulah diberikan ucapan tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah membawa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ke majlis beliau. Dan kemudian ada sebahagian sahabat yang agung pada waktu itu, yang besar-besar ada waktu itu. Kata, kenapa kamu libatkan budak ini dalam majlis kita? Nah, Sayyidina Umar kata, kerana dia ada pandangan dia. Nah, kita datangkan dia ke sini kerana dia ada benda yang kita mungkin tidak ada. Ini bukti tawaduknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar tanya tentang ayat surah apa? Surah Al-Fath, kan? Bukan inna fatahna laka fathan mubina ayat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna fath tersebut? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud bagi al-fath itu adalah maksudnya akan hampirnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza jaa nasrullah wal fath. Fathu di situ adalah dengan maksud ajal Nabi sudah semakin hampir. Maka pada waktu itu Sayyidina Umar kata, ya macam tu juga aku faham daripada ayat tersebut dan diberikan ilmu oleh Allah kepada aku dengan faham yang tersebut. Maksudnya dengan ayat tadi dengan maksud bahawa Nabi akan wafat. Nah, maka ada yang ilmu yang ada pada sahabat yang kecil kemungkinan, ataupun ada orang yang muda tak ada pada kita mungkin. Tapi ada orang muda ketika bersama dengan majlis orang tua-tua, maka perlu bagi mereka untuk beradab pada waktu tersebut. Tidak bercakap melainkan diminta pada waktu itu. Nampak tak? Tidak bercakap melainkan ketika mana kita dipinta untuk bercakap. Nampak? Ini bukan hanya untuk budak-budak saja ni. Untuk orang yang berada dengan golongan yang besar daripada dia pada waktu tersebut. Nampak? Kita duduk dalam majlis para ulama. Ulama tengah bercakap. Nah, kalau kita di peringkat murid dan sebagainya, maka sepatutnya kita diam pada waktu tersebut. Tidak perlu untuk kita bicara. Melainkan diminta oleh guru tersebut untuk kita bercakap. Nah, sebab tu hatta cara duduknya, tempat duduknya dan sebagainya pun diberi perhatian oleh ulama. Nanti kita akan baca dalam kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqi insya-Allah. Baik. Summal yamina yamna'uhu minha battan dawaman dahrahu yada'ha. Dan kemudian laranglah juga anak tersebut daripada bersumpah. Sekali-kali tinggalkanlah ianya sumpah selama-lamanya. Nah, jadi larang anak kita tadi bersumpah sekali-kali. Jangan bagi dia bersumpah sekalipun. Jadi mungkin ini tidak jadi adat di kalangan orang Melayu. Mungkin adat di kalangan Arab. Nah, Arab biasanya macam tu. Mungkin sebab dia duduk dengar lingkungan dia macam tu. Arab kalau buat apa sikit ini, wallahi. Budak kecil lagi pun wallahi dah. Budak kecil lagi. Tapi kadang-kadang budak-budak Melayu kita tak jarang macam tu. Ha? Budak Melayu kita duduk alif lam ha ya. Kalau tipu kan alif lam ha. Alif lam ha. Ya. Dia surat alif lam ha maksudnya dia masih lagi tidak sumpah tu sebenarnya. Dia cuma alif lam ha ya. Dia tak sebut wallahi sebab sumpah ni mesti kena ada dia punya huruf qasam dia. Kan? Kena ada adat qasam dia barulah dikira sumpah. Dan ini alif lam ha ya. Jadi tak kira sumpah lagi lah. Jadi jangan ajar anak-anak kita macam tu. Jangan sampai kalau kita dia buat benda sesuatu, maka kita kata dia bersumpah. Sumpah kamu tak buat. Jangan sebut macam tu. Jangan dilatih dia benda macam tu. Nanti dia akan melakukan yamin al-ghamus dipanggil. Sumpah tipu. Kerana untuk melepaskan diri dia. Nampak tak? Dia ada buat benda salah, kemudian mak pun tanya, sumpah kamu tak buat? Sumpah saya tak buat. Itu tak ada sumpah gitu. Sebab dia mengaku dia sumpah ya. Sumpah tak buat. Sumpah demi Allah. Demi Allah dia tahu. Itu bahaya. Pada waktu ketika sebut dia dikira sebagai masalah. Sebab takut nanti dia akan mula menipu pada waktu tersebut. Sebab tu jangan diajarkan dengan perkara tadi. Lepas tu Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahawa
Allah telah menjaga lidahku daripada mengucapkan sumpah sejak daripada aku kecil lagi. Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah dengan apa juga keadaan sekalipun. Maknanya tak ada buat apa-apa. Demi Allah saya macam ni. Demi Allah ni tidak. Sayyidina Imam Syafi'i tidak begitu. Ini adalah taufik yang Allah Ta'ala berikan sebenarnya. Ini benda-benda macam ni Allah adalah bimbingan daripada Allah. Sebab tu jangan kita biasakan diri kita dengan bersumpah sedemikian. Tamam? Wa jumlatul asy'ari wal aghani yumna'u minha da'imaz zamani. Juga laranglah dia daripada mengalunkan syair dan lagu-lagu yang tiada faedah. Laranglah ianya setiap masa. Kalau dengar anak dia dengar lagu Korea, kan? Lepas tu dengar lagu apa ni, mampu-mampu ni, buka YouTube dengar lagu pelik-pelik ni. Tapi kalau lagu apa ni, Asadun singa, Namirun harimau, lepas tu lagu buat lagu raya pula tu kan. Atau mungkin dia nak cara pembelajaran lah. Tidak lagu-lagu yang tidak berfaedah dan tidak ada kaitan dengan pengajiannya, maka sebaiknya untuk dielakkan. Lagu orang putih ke, lagu apa-apa ke, sebaiknya dielakkan daripada anak-anak tersebut mendengar. Kerana apa? Kerana nanti akan dibiasakan dia dengan perkara-perkara tersebut. Biasakan dia dengan mendengar lagu-lagu yang berfaedah. Kalau dengar lagu ni. Sebab lagu ni, muzik ni adalah perkara yang fitrah bagi manusia. Dia suka dengar bunyi-bunyian. Suka dengar lagu, suka dengar alat muzik. Dan orang pun kadang-kadang kalau dengar, tangan dia akan bergerak. Dengar lagu yang rentak yang dia minat, maka dia akan bergerak tangan dia. Dia akan seronok. Cuma tak bangkit menari. Sebab tu tak bangkit menari ni, kurangnya pergerakan pada tubuh ni adalah kerana apa? Kerana sempurnanya akal seorang tersebut. Bukan kita mengatakan bahawa para sufi yang bangkit menari tadi kurang akal. Tidak. Kita kata, apa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia masing-masing gerakannya. Ada yang ketika sebut majzub, ditarik oleh Allah Ta'ala, maka dia menggerakkan tubuhnya pada waktu tersebut. Ada yang bergerak tadi kerana berdasarkan hadis Nabi SAW, para sahabat berzikir seperti pokok ditiup angin. Maksudnya mereka bergerak. Kerana dengan pergerakan tersebut juga akan menyebabkan apa ni, orang panggil apa, ada nasyat. Maksudnya dia ada semangat untuk zikir tersebut. Lepas tu dalam Naqsyaband atau dalam Syazili sendiri, ada berdiri ketika zikir. Kemudian kita gerakkan tubuh kita. Ada gerakan darwish dengan pusing, dengan gerakan apa ni, circle tu, pusing. Dan semuanya ada falsafahnya masing-masing. Cuma bukan gerakannya seperti tarian disko. Jangan orang gila putih wayar. Lepas tu ataupun duk gig kan, semuanya duk hentak rambut. Hentak rambut patut dihentak kepala kat dinding tu. Tu baru betul kan. duk main rambut ya. Tu kalau ada rambut lah, tak ada rambut, pening kepala itu. Otak duduk goyang. Otak dia keluar ke telinga. Jadi jangan biasakan anak kita dengar lagu-lagu macam tu. Lagu rock. Kerana lagu pun nama rock dah. Rock ni batu. Maksud dengar kerah semua batu. Sebab dengar lagu-lagu yang lembut. Qasidah. Qasidah memuji Nabi SAW. Lagu-lagu apa ni, syair-syair yang mana boleh membina jiwa. Nampak? Diajarkan doa-doa. Dan berbagai. Macam-macam ada. Lagu-lagu yang apa ni, syair-syair yang disusun oleh para awliya, para ulama, itu lebih sepatutnya dikenalkan kepada anak-anak kita. Banyakkan mereka dengan salawat. Kenalkan mereka dengan salawat kepada Nabi SAW. Jadi insya-Allah nanti mereka akan terhalang daripada mendengar perkara tersebut. Kerana bekas ini dengan apa yang diisinya. Kalau bekas tadi biasa diisi dengan air apa ni, jus, air minuman yang lazat, dia tak akan bubuh air kencing dalam tu. Kalau kata dia timba, dia tak sama dengan cawan. Dan cawan orang tak bubuh baju dan apa ni, basuh. Ada orang pergi bubuh spender dalam cawan. Bila-bila nak pergi basuh lagi, nak bubuh tuang dalam apa ni, mesin basuh. Dia orang kemudian timba. Sebab timba orang tahu dah ni dibuat untuk nak bubuh benda-benda kotor ni. Jadi jangan jadikan hati kita ni seperti timba. Jadikan hati kita ni seperti jak untuk letakkan air saja. Untuk bubuh air yang lazat, yang manis. Nanti untuk dituang pula kepada orang lain. Jangan jadi timba. Timba dia boleh terima semua. Air mutlak pun boleh. Tapi dalam timba orang tak bubuh sirap. Jarang orang bubuh sirap. Jadi Tuan Ram waktu kenduri. Tu pun di Malaysia. Malaysia yang pakai Tuan Ram ni. Kau belum set ni tak tahu dia pakai apa, tak tahu. Kita tak pernah tengok kan.
Jadi Malaysia kot belah atau Indonesia tak tahulah. Tapi bekas-bekas yang macam tu diisi dengan perkara yang pelbagai. Ada bekas yang diletakkan khusus dalam bilik ayak. Ada bekas yang diletakkan khusus ketika dijamu pada tetamu. Dan ada cawan tertentu yang hanya dihantar kepada tetamu yang terhormat sahaja. Dia tak akan bagi semua cawan. Ada cawan khas yang dia akan keluar waktu ketika tetamu yang baik datang, dia akan bawa keluar cawan tersebut. Dan ada waktu tertentu yang dia tak akan keluarkan cawan tu. Faham? Dan kalau ramai majlis semua ni guna cawan plastik. Lepas guna lempak. Ni bukan cerita pasal cawan ni. Cerita kata falsafah cawan tadi. Ada benda yang diisi dengannya dan macam itulah hati kita dan anak-anak kita perlu untuk dijadikan hati mereka seperti wi'a tersebut. Bekas tadi. Bekas mana yang kita nak jadikan hati anak kita. Kalau kita nak jadikan bekas hati anak kita tadi seperti timba yang boleh masuk semua benda. Wasakh. Baju kotor pun masuk. Baju elok pun ada dalam tu. Ayak mutlak pun masuk. Kadang-kadang ayak kencing dia masuk pun termasuk ke dalam timba tu. Dan kemudian letak dalam jamban saja, dalam tandas saja. Ataupun kita nak jadikan hati anak kita seperti jak yang benar menerima air yang baik untuk dituang pula kepada cawan-cawan yang baik pada masa yang akan datang. Maka kita sendiri yang akan menilai perkara tersebut. Baik. Jadi berikan kepada mereka dengan perkara yang terbaik. Fa innahu min a'zamil afati. Tak minta maaf. Apa yang tiba-tiba lari kat itu? Jauh sangat tu. Wa jumlatul asy'ari wal aghani yumna'u minha da'imaz zamani. Sebab tu ada syair-syair lagu-lagu yang sekarang ni yang membawa kepada kecintaan. Lagu yang membawa kepada ishq, rindu kepada wanita. Duk cerita pasal pipi orang perempuan. Duk cerita pasal bibir orang perempuan. Duk cerita pasal mata orang perempuan. Duk cerita pasal orang perempuan. Dan sebagainya. Sebaiknya untuk dielakkan anak-anak untuk mendengar lagu-lagu tersebut. Nampak tak? Macam lagu pada mula lagu Aisyah, mula-mula tu. Yang dinyanyikan oleh kumpulan yang asal nyanyi lagu Aisyah. Lagu tu semata-mata Aisyah. Tapi bila ditukar dengan saduran yang baik pada mengingati Ummahatil Mukminin, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah, maka tu yang sepatutnya untuk dijadikan oleh para komposer, penulis lirik ni, bawa orang kepada yang baik. Tengok lagu-lagu Raihan sampailah jadi evergreen. Kerana apa? Kerana semuanya bawa kepada kenal Allah, kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selepas zaman tu dia jadi mula meliu sikit. Nasyid pada zaman nada murni, dezik, semua kali tu nasyid-nasyid yang ketuhanan, nasyid yang bawa orang kepada semangat. Nasyid bawa orang kepada untuk ingat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mai pada zaman yang moden sikit, dia nak ikut dengan arus. Patutnya anak muda yang perlu dididik, kita pula ikut dengan arus. Untuk apa? Untuk gharak tijari. Kalau kita buat untuk tijari, untuk perniagaan, maka pada tersebut dia tidak akan dipandang dengan pandangan yang baik. Akhirnya buat lagu pasal percintaan, lagu pasal jumpa di universiti, lagu pasal jumpa hang di universiti yang kita sama-sama bodoh. Tajuk dia macam tu. Lah kali duduk sono tu pakai kepiah. Pakai kepiah adalah hati serigala. Kepala kepiah. Atas kepala ni pakai kepiah. Yang perempuan pula pakai tudung labuh, pakai purdah. Di balik purdah serigala betina. Jadi kita tak mau yang macam tu. Kita nak anak-anak ni dididik dengan akhlak seperti mana yang dia pakai, macam itulah dalaman dia. Seperti mana yang dia tutup daripada dipandang oleh orang, macam tu juga dia tidak mahu hatinya nanti dipandang buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah memandang lebih daripada itu lagi. Tamam? Jadi kita harapkan generasi yang begitu. Dan alhamdulillah sekarang ni dah mula dah orang pakat minat dengan qasidah dan sebagainya. Tapi ada pula lah bila dah mula bagus dengan niat yang bagus ni, dia datang pula lah kelompok yang main nak halang dan sebagainya. Dia nak balik lagu yang zaman universiti bodoh apa semua tu. Lagu nak dengan anak dara perempuan apa semua tadi. Sebab dia punya hujah apa dia? Bid'ah ni benda yang buruk dan akan dipandang baik. Manakala benda yang tak baik, ini dah tak baik, tak ada masalah. Sebab tu pergi ke disko dengan orang yang pergi ke majlis qasidah, mana lebih buruk? Pokok Wahabi dia kata pergi ke majlis qasidah lebih buruk lagi. Sebab apa? Sebab ni majlis bid'ah. Majlis disko dia tu telah jelas tak betul lah. Oh, jadi maksudnya di sini kata, yang ni buruk lagi daripada disko. Jadi disko dia kata okey sikit.
Maksudnya kalau nanti dalam martabat disko, qasidah bawah kali dalam neraka. Jadi bila orang neraka pakai kumpul-kumpul nak masuk neraka tu, orang tanya ni kenapa ni dulu kami pergi qasidah. Majlis qasidah semua. Semua hak jenis sorban, jubah. Hak pergi dalam majlis itu tadi nak buat apa dalam majlis tadi? Bangkit menari? Tak. Mata-mata nak kenal dengan Nabi SAW, nak cinta dengan Nabi SAW. Walaupun tak faham. Sebab dengar dengan nama orang tadi, nama Sayyidina Khadijah, nama Sayyidatina Fatimah disebut. Nama Ummahatil Mukminin. Dikenalkan anak-anak macam tu lebih baik daripada dikenalkan anak tadi dengan kumpulan Westlife, kumpulan Eastlife, kumpulan Northlife kan. Dan kumpulan Southlife. Kumpulan Empat Penjuru. Semua ada, utara, selatan, semua ada. Gila. Kami pun dah lalu zaman tu. Zaman sekolah ni, biasalah. Backstreet Boy. Beli kaset RM5 dekat pasar malam. Kawan saya tukang beli. Lepas tu, duduk kat sekolah. Kerja duduk pakai Walkman tu. Kalau pakai Walkman tu, kira habis lah waktu tu. Boleh bubuh kaset RM5 tu. Dia dengar sampai tercabut bulu-bulu telinga. Lepas tu menyanyi. Lepas tu dia mula seronok nak tengok. Dia kena berjalan pun dah 5 orang. Sebab kumpulan Backstreet Boy 5 orang. Kasut pun kena kasut putih. Tu bukan waktu saya main set tu. Tu kasut putih tu lain tu. Kasut putih, baju putih, kain putih. Pakai jubah lah senang. Lepas tu pergi umrah. Lagi bagus. Putih semua. Lepas tu nak kena tahu dia zaman tu, dia ada zaman dia. Dan kita pernah lalui zaman tu. Dan alhamdulillah Allah Taala bagi taufik kepada kita. Kalau tidak mungkin ganti inilah. Ganti kepada Nick Carter. Kumpulan festival. Astagfirullah. Jadi daripada tak nak suara lah. Kita. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan Betul latih anak-anak kita dengan kenal Habib Syekh. Kenal Habib Syekh. Kawan-kawan ni cucu Nabi SAW. Kenalkan anak kita dengan orang yang macam tu lebih baik daripada kita kenalkan mereka dengan yang tidak baik. Alhamdulillah sekarang ni kumpulan-kumpulan nasyid pun semua dah mula buat qasidah, banyak cinta kepada Nabi SAW. Ni kerjanya siapa ni? Kalau bukan para ulama yang buat kerja. Kalau bukan para ulama, para habaib yang turun dalam masyarakat, kemudian terangkan tentang Nabi SAW, hingga menyebabkan hati umat ni terbuka dan kemudian kembali semula kepada tuannya. Kerana ditarik balik nafsu mereka yang seperti binatang tersebut kepada tuannya. Akhirnya jadi jinak. Dan menyebabkan dia hanya fikir tentang tuannya tersebut, iaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan akhirnya ditulis syair tentang Rasulullah. Dipuji tentang Nabi SAW. Patutnya kita macam tu. Dan dididik anak kita begitu. InsyaAllah akan lahir generasi yang baik pada masa akan datang. Kemudian disebutkan lagi oleh Al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu ta'ala anhu, wal baskhu wal muqatu wat tanakhumu indal jalisi la alaihi yuqdimu. Laranglah juga anak tersebut daripada melakukan perkara yang kurang beradab, seperti meludah, membuang hingus serta membuang kahak. Di sisi orang yang duduk, janganlah dia melakukannya. Jadi larang anak-anak kita daripada al-baskhu. Duduk dalam majlis sudah. Yang ni mungkin jarang kita tengok dalam masyarakat Melayu kita. Masyarakat Melayu kita ni dalam masyarakat yang boleh dikatakan sangat beradab lah. Kita kata. Banyak benda yang kita aib. Kadang-kadang dalam masyarakat Arab, kalau kita tengok, ni yang kurang dijaga. Satu lagi, kurang mereka melarang orang ketika mana anak-anak mereka mempermainkan orang. Yang ni pun kurang dilihat. Mereka hanya sebut aib. Aib ya walad. Gitu ya. Dia tak ada lebih pada tu. Kalau orang Melayu kita sepak lah. Dia kena tak sepak duduk aib ya walad. Kadang-kadang buat tak tahu. Anak-anak orang pakai duduk main orang macam kita. Kalau orang Melayu duduk di Mesir ni, kadang-kadang ada anak yang tak ada adab ni, dia akan lalu, dia akan kata ni, hongga-bongga contohnya. Dia kata hongga-bongga. Hongga-bongga tu pedia, kita tak tahu. Jadi
jadi intisyar sangat satu mesej ni. Kecuali kampung-kampung yang baik-baik yang tak kata macam tu. Hongga-bongga, lepas tu tengok orang, lepas tu kata sini, apa semua tu. Lepas tu ada yang lalu waktu corona ni, tutup hidung corona. Jadi ini budak. Kurang-kurangnya kalau dia tengok siapa pun yang dalam depan dia, yang orang ni lebih tua daripada dia, maka dia patut hormat dengan siapa pun, bukan tengok dengan bangsa dia. Tapi disebabkan dia tengok dengan bangsa dia tak wani buat. Dengan sama dia tak wani buat. Kerana ni bangsa dia. Jadi dia ajarkan bangsa tu lebih daripada dia ajarkan ni orang tua ni, kamu budak-budak. Tak diajar macam tu. Sebab apa? Sebab kita tengok kadang-kadang tidak dididik dengan baik. Sungguh berlaku. Duduk dalam majlis, dalam masjid, di sebelahnya syekh. Anak tadi boleh lunjuk kaki dekat syekh dan pak tak kata apa. Saya pernah duduk tepi Syekh Usamah Al-Azhari di Masjid Ashraf waktu ketika Syekh Yusri tengah khutbah. Ada seorang bapa ni, anak dia duduk sebelah. Yang si anak ni sangat duduk lompat. Lompat atas syekh. Syekh duduk senyap, duduk dengar khutbah. Syekh Usamah pun main juga waktu tu. Syekh Usamah selalunya dia khutbah tempat lain, tapi hari tu dia tidak ada khutbah tempat lain. Dia turun semayang dengan pak mentua dia. Duduk belakang. Saya duduk sebelah Syekh Usamah waktu tu. Syekh masa tu tak edi lagi mustasyar, presiden waktu tu. Duduk. Dan Syekh pula kepiah tak pakai jubah ya. Syekh tak pakai kepiah. Jadi yang budak ni duduk lari lompat. Duduk pusing. Yang pak tak kata apa. Tak kisah anak tu duduk kat depan. Duduk kat depan, lunjuk kaki kat Syekh. Yang kita pula duduk tengok, duduk. Budak ni. Ya. Tengok kecil, besar. Tapi kecil kan. Yang pak tak kata apa, pak duduk. Pak relax, tak kata apa. Dia sebab tu kerana didikan macam ni, jadi menyebabkan anak-anak tadi berterusan sampai ke besar. Kemudian kalau salam dengan orang tua kita, kalau Melayu, salam dengan orang tua daripada lebih tua sikit saja pun, kita dah suruh cium tangan. Bukan tua tu mesti janggut putih. Tengok anak kita, dengan kawan kita saja, bila suruh salam, cium tangan. Disuruh cium tangan dah waktu kecil. Nah, ni tak dididik. Cuba tengok masyarakat, orang putih. Kalau tengok filem Mak Saleh, kalau salam dengan bakal pak mentua pun, supaya salam dengan kawan dia dekat disco. Ya. Pak mentua dia panggil nama. Kalau nama pak mentua dia tadi Jason Statham, contohlah nama dia. Dia panggil Jason ya. Nah. Pak mentua Jason Statham. Kalau pak dia nama Dwayne Johnson, dia panggil Dwayne ya. Dwayne. Duk mana Dwayne? Panggil Dwayne ya. Dwayne Johnson. Siapa dia Dwayne Johnson tu? Pak dia lah. Nah. Dia panggil itu Nah. Jadi dia masuk dia kira tak orang panggil tak ada adab lah. Salam dengan pak mentua pun salam macam ni. Dan kadang-kadang tu filem-filem yang macam tu mendidik orang, bila seorang yang dia tengok, dia kata, macam ni rupanya dengan mak ayah macam ni. Dia biasa aja. Islam tidak ajak macam tu. Islam dia ajak kita cium tangan orang tua. Kerana semua ni adab ni ada dalam sunnah Nabi SAW. Nah. Dan diajar oleh Nabi SAW. Tapi ditinggalkan oleh sebahagian di kalangan umat. Sebab tu kadang-kadang ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kadang-kadang jadi gharib pada masyarakat Arab. Sampai masyayikh tambih balik. Contoh macam tahnik. Tahnik, orang Melayu, kita ni sejak pada kecil kita dah tahu dah. Kata ada belah mulut. Nah, pergi jumpa dengan orang soleh. Belah mulut ni bukan pergi jalan-jalan, pergi kat kedai makan. Pergi bawa anak kedai makan, tengok, tokai kedai makan. Turun tahnik tak? Dan tu dah. Bukan tahnik ikut dan. Dia akan cari orang soleh. Tengok orang-orang yang... Jadi anak-anak daripada kecil lagi tahu dah, nak belah mulut ni pada orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat. Maksudnya orang-orang soleh. Bukan semua orang, walaupun dia ada kedudukan. Nah. Jadi itu yang dihantar kepada mereka untuk belah mulut. Di Mesir, di negara-negara Arab sebahagiannya, tak ada benda tu. Sampai masyayikh kita sebut, Syekh Yusri pernah sebut ketika mana dibawa anak-anak kita pergi kat Syekh. Syekh akan kata, ni masyarakat Arab, cuba tengok ni. Ini sunnah yang orang Arab sendiri tak buat. Orang Arab, anak beranak, tak ada mai pun tahnik dekat masyayikh. Nah. Mereka sonok dengan diri mereka. Tengok orang Melayu. Nah, macam mana orang Melayu hidupkan balik sunnah ni. Itu yang disebut oleh masyayikh sendiri. Maknanya, para guru kita, para orang tua kita terdahulu, yang mereka ni belajar, mereka mendidik umat ni dengan ahwal mereka, sehingga menyebabkan ni jadi akhlak pada waktu tersebut. Tanpa perlu diucap. Tanpa perlu orang Melayu tahu apa dalil dia. Tapi diikut kerana apa? Kerana telah ditinggalkan oleh generasi yang terdahulu. Masyayikh kita yang balik daripada Makkah, mai duduk dalam masyarakat Melayu. Kemudian dididik masyarakat dengan akhlak mereka. Dan akhirnya jadi sunnah. Jadi ikutan kepada masyarakat. Nampak tak? Beza zaman sekarang. Balik 4 tahun, 5 tahun, duduk di kampung. Pecah belah kampung habis.
Hak orang duk buat tak boleh buat dah. Hak benda tu ada pesandaran, kata tak ada pesandaran. Selawat tengah-tengah tarawih pun tak boleh. Selawat tak boleh. Bid'ah dalalah. Nikah online tak apa. Ya. Selawat tengah tarawih bid'ah. Tak pernah dibuat dalam negara Arab. Nak tengok negara Arab semua buat. Lepas tu pening. Mamak kari macam tu. Mamak makan kari kepala ikan. Lebih kurang tu. Dia makan otak ikan tu. Jadi otak dia macam otak ikan tu kecil je. Bukan Pok Mang. Pok Mang tak apa. Pok Mang dengan Adham. Korek mata-mata ikan pun tak apa tu. Ni jenis mamak maju servis laju ni. Servis laju, cakap laju, perang pula benar tak betul. Lepas tu jenis nak troll. Jenis nak kono, tak tahu nak kono kot mana dah. Nampak tak? Jangan kita jadi macam tu. Tu anak-anak ni perlu dididik ucapan mereka. Cara dia bercampur dengan orang dan sebagainya. Faham? Jadi didikan di sini bukan hanya didik pada ketika kecil je. Nanti waktu ketika nak dihantar mereka untuk belajar. Dengan siapa mereka nak belajar. Di tempat mana mereka nak belajar. Semua tu kena tengok. Yang pak ni bukan main lagi kuat ahli sunnah. Hantar anak pergi ke tempat wahabi. InsyaAllah. Anak tadi balik nanti kapiak dia. Banyak pak ni tak betul. Pak yang pak dia buat ni. Semua ni bid'ah dalalah finnar. Kalau pak tu tak apa. Dia cerdik tok guru tak apa. Kalau pak pun jenis ni. Oh banyak yang pak buat. Pak dia pula ikut dia. Pak mengaji Mesir 4 tahun, 5 tahun. Balik-balik ikut anak. Yang anak tu masa sebelum dia duduk mengaji ni, anak tu tak ada. Duduk di alam mana, tak tahu ni. Dia tengok pak dia ikut nak berapa tu sebut. Kenapa? Kerana anak dia lebih terkenal daripada dia. Lepas tu nak hantar anak duduk dengan siapa, mengaji dengan siapa. Lepas tu kena perhati benda-benda yang macam tu. Jangan dibiarkan. Lepas tu kita banyak doa kepada Allah. Kena banyak doa kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jaga anak cucu kita. Bukan akhlaknya saja, tapi juga pada i'tiqadnya. Dijaga oleh Allah Ta'ala daripada terpengaruh dengan kelompok yang tidak diberikan panduan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada dalam hati mereka kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kecintaan seperti yang telah ditunjukkan oleh salafus soleh yang terdahulu. Dan mereka tidak akan mengikuti golongan yang bercakap tidak seperti mana apa yang diucapkan oleh para salafus soleh yang terdahulu. Dan tidak berakhlak dengan akhlaknya para salafus soleh yang terdahulu. Jadi kita elakkan, moga-moga Allah Ta'ala jaga daripada perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Mana masa akan datang kita tak pasti. Kemungkinan kita yang bercakap ni kadang lebih diuji oleh Allah Ta'ala. Itu kita yang tu yang paling bimbang sekali. Yang paling kita bimbang sekali yang tu. Cuma kita dah serahkan nanti. Kita dah bagi anak kita dengan didikan, kita dah hantar dia kepada guru yang sepatutnya. Kalau dia Allah Ta'ala tetapkan dia dengan taufik tersebut, insya-Allah khair. Sebab tu kita tu sendiri kena jaga. Itu kata ulama, ibu ayah tu sendiri yang perlu untuk menjaga diri mereka pada ketika mana mendidik anak-anak mereka. Kalau mereka tidak jaga pada waktu tersebut, maka nanti Allah akan uji dengan anak-anak mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu ada satu cerita, ada seorang peniaga Arqasus. Kita banyak panggil Arqasus kan, yang betulnya Arqasus. Air Arqasus. Arqasus ni sejenis akak kayu. Di Mesir ni kalau bulan Ramadan ni banyaklah. Dia akak dia buat ayak, campur dengan soda. Dia adalah cara buat dia tu. Harap pernah ajak tapi lupa. Dia beli akak dia tu, boleh buat sendiri. Akak ni pahit. Kalau minum pahit. Kalau tengok luak macam dengan ketum. Kalau dengan ketum main kot ni, dia melompat lah tengok. Jadi saya suka minum ayak ni. Ayak ni pahit. Tapi dia akan manis dekat tekak. Tambah-tambah kalau minum sebelum waktu maghrib. Lagi dia. Sebab dia kata azan maghrib dengan zuhur tadi persis. Sama dia kata. Jadi dia, ayak ni, Arqasus ni, dia rasa macam tu. Dia rasa dia ajaib sikit. Dia rasa pahit pada mulut, pada lidah. Tapi dia manis pada tekak. Jadi ada seorang peniaga Arqasus. Dia tengah duduk berniaga. Ini kata Syekh Muhammad Khair Fatimah. Dia cerita dalam kitab dia. Dia kata ada seorang peniaga Arqasus tengah duduk berniaga. Tiba-tiba ada seorang budak yang beritahu, kata, tuan, dia berniaga, dia bubuh Arqasus ni dalam bekas buat daripada kulit. Ni cerita ni 100 tahun yang dulu. Cerita ni 100 tahun dulu. Yang berlaku di Syria. Jadi dia bubuh dalam bekas kulit khirbah tu. Bekas buat daripada kulit tu. Dia buat Arqasus dalam tu. Jadi siapa nak minum, tuang lah. Dia akan tuang lah.
Jadi dia kata tiba-tiba ada seorang budak mai beritahu kata tengah duduk niaga tu, duduk jual ayat Al-Khusus tu. Ada seorang budak mai beritahu kata ni ada seorang budak lagi duduk di belakang, dia dah tebuk bekas tu. Lepas tu dia tebuk sikit, dia sedut 5 kali. 5 kali ayak dia sedut tu. Minum ayak daripada Al-Khusus tu, daripada bekas. Dah kali tertebuk lah. Tapi dia tebuk tak keluar, kecil je. Beda untuk dia nak isap ayak tadi sebab dia tak beli. Dia tebuk Tebuk, dia minum 5 kali, dia isap 5 kali, lepas tu dia lari. Bila dia tanya balik, peniaga ni sedih sebab bekas dia dah bocor. Kemudian dia terpaksa tampai balik. Kemudian dia tanya, siapa dia anak tadi? Lepas tu orang pakat jumpa, kata, kamu pergi jumpa ayah dia. Cari ayah dia. Mengadu ke ayah dia, nanti anak dia nanti kena hukuman. Dia kata, siapa dia anak? Anak siapa tu? Dia kata, tu anak kepada tu imam di tempat ni. Ayah tu imam. Maksud imam di masjid di tempat tersebut. Dia kata, macam mana saya nak tegur? Itu anak imam, dia kata. Imam tu yang memimpin masyarakat di kampung. Macam mana saya nak tegur anak kepada dia? Dia kata, tak. Dia akan ambil perhatian dengan apa yang kamu cakap. Anak ayah ni bagus, orang baik, orang soleh. Maka bila jumpa dengan si ayah, dia pun lepas semayang. Habis semayang saja terus jumpa dengan si ayah, dia beritahu kepada ayah tadi. Dia kata, Tuan Imam nak beritahu, tadi anak kamu telah tebuk bekas saya dan kemudian dia minum 5 kali air tersebut. Sebab abang sekali dengan 5 kali tu. Ya, abang sekali. Sebab kawan budak tadi beritahu, siap beritahu lagi berapa kali dia sedut. Jadi si ayah ni pun rasa sedih terus waktu tu. Tok Imam ni kata, terima kasih banyak beritahu. Dia kata, esok saya akan maklum. Saya akan beritahu saya nak buat apa dekat anak saya ni. Esok kamu jumpa balik saya. Jadi dia pun balik ke rumah. Balik terus tanya kat bini dia. Dia beritahu kata anak kita dah buat benda sekian-sekian. Nah, anak kita dah buat sekian-sekian. Saya dah bagi makan yang halal. Saya dah usaha dah bagi makanan yang halal sungguh-sungguh dekat anak kita dengan kamu, dia kata. Dekat isteri dia kata. Apa lagi yang salah yang saya buat sampai dia boleh buat macam tu kat orang lain? Dia boleh buat makanan tebuk makanan orang, bekas orang tanpa izin. Kemudian boleh minum macam tu pula, boleh lari pula. Tak bayar. Ni siapa dia yang ajak dia ni? Apa yang saya buat, dia kata. Saya dah usaha dah sungguh-sungguh. Baik. Tak ada benda lain, dia kata, melainkan kamu juga kena muhasabah. Dia kata kat bini dia. Dia tak cari anak dia lagi. Kata kat bini, kamu kena tengok balik diri kamu. Dan kamu kena cari. Ada tak kamu bagi makan dia benda tak elok? Si bini kata, tak ada. Dia kata, tak ada benda yang tak elok. Semua yang abang bagi duit tu, satu dah saya masak. Saya makan. Tak ada benda lain yang saya campur daripada benda tersebut. Akhirnya kata si suami, tak apalah. Dia nak turun sembahyang asar. Kamu fikirlah sampai esok pagi. Dan saya beritahu Pak Awai, dia kata, kalau esok tak jumpa juga jawapan kenapa anak kita jadi macam tu, kamu bersiaplah barang. Saya akan hantar balik kepada mak kamu tanpa rujak. Tak ada rujuk dah. Mana cerai tu? Esok. Tu dia. Bini teriak. Kata, salah saya di mana? Dia kata. Tak, salah tak mana tak tahu, dia kata. Tapi kamu kena fikir. Apa yang sampai jadi anak kita macam tu? Sampai macam tu sekali. Ni orang 100 tahun dulu. Punya solehnya mereka sampai tahap macam tu. Maka balik si suami ni, asak dia tak sembang dengan bini dia. Asak nak suruh bini dia fikir balik apa yang dia buat. Panjang sementara anak dia jadi macam tu. Sampailah satu tahap. Esok subuhnya, sebab suami dia kata, selepas subuh, kalau saya balik subuh nanti, esok, kalau tak ada jawapan juga, bersiaplah barang. Saya akan hantar terus kepada mak ayah kamu, dan tidak ada rujuk lagi. Habis dah, selesai. Maksudnya kamu akan saya ceraikan. Balik subuh tu, dia tengok isteri dia seronok. Isteri dia ceria waktu tu. Terus dia kata, saya dah ingat dah. Kenapa jadi macam tu? Terus si suami tanya, kenapa? Terus cerita. Dia kata, dulu waktu mengandungkan dia. Cerita balik zaman mengandung ni. Waktu mengandungkan anak kita tersebut. Satu hari, ada seorang bawa mai buah rumman. Buah delima. Dan buah delima tersebut nak diserahkan kepada jiran kita di sebelah rumah. Tapi jiran tu tak ada. Maka orang tadi main ketuk pintu rumah kita. Dan dia minta untuk kita jaga sekejap. Akulah yang tu waktu tu ada. Untuk aku jaga sekejap. Dan kemudian nanti bila tuan rumah dah balik, serahkan kepada tuan rumah tadi. Bila bawa masuk dalam rumah, datang perasaan aku waktu tu, aku mengandung. Dan aku mengidap pada waktu tu nak rasa buah delima tu. Dan perasaan yang nak rasa sangat-sangat orang mengandung. Dia kalau main mengidam ni, tak boleh kata apa dah. Minyak gas pun dia minum. Dan dia main mengidam ni, petrol pun dia rasa, lalu kot minyak petrol, dia rasa, awak wangi macam dengan kasturi. Petrol pun dia nak. Tak ada orang macam tu. Nah.
Jadi dia kata teringin sungguh nak makan buah delima tu. Sikit pun tak apa dah. Akhirnya saya buat macam mana dia kata. Saya ambil jarum, saya cucuk kat buah delima tu. Saya cabut, ada sikit dia punya ayak tu, saya minum. Saya tarik rasa dia tu. Cucuk lagi. Saya minum lagi. Cucuk lagi. Cucuk je. Cucuk nak tengok apa, lubang tak ada. Cucuk dengan jarum. Ada kesan tak pada apa ni buah delima tu? Tak ada kesan apa. Cucuk 5 kali dia kata. 5 kali itulah yang dia minum. Hak sebiji macam tu dia buat balik kepada orang hak jual al-qusus tu. Allah. Dan dia kata, rupanya Allah Ta'ala dah balas balik dah hari ni. Anak kita buat macam tu. Nampak tak? Kama tadi tu dan. Kalau buat balik seperti mana yang kamu lakukan. Akhirnya tidak diceraikan isteri dan dia balik. Dan waktu balik tadi, waktu dia pergi ke masjid, jumpa pada waktu Zuhur. Kan dia janji dah Zuhur esok tak jumpa. Sehari tu kan. Zuhur tu dia jumpa dengan si penjual ni. Penjual ni terkejut sebab tadi dia kata, orang pertama yang main beli air aku adalah anak kamu. Dan kemudian dia bagi duit pula waktu tu. Nampak? Jadi ni kata ini adalah taubatnya dia kerana ibunya telah bertaubat daripada dosa yang telah dia buat dulu. Iaitu pi cucuk buah rumman tadi, buah delima tadi dengan keadaan kerana terlalu inginkan buah tersebut. Tamam. Ada seorang cerita lagi seorang raja. Seorang raja yang mana dia ketika mana ada puteri raja, anak raja. Dan cerita ni saya pernah cerita sebelum ni. Dan puteri itu sangat cantik. Satu hari si raja ni benarkan untuk puteri dia keluar bersiar-siar di dalam negara tanpa diiringi oleh siapa pun. Dia boleh keluar seseorang dia. Maka seronoklah si puteri ni. Boleh berjalan-jalan, shopping. Tak, bukan shopping lah, jalan je. Maka dia tutup, kalau dia tak mau bagi orang kenal, dia kata dia puteri. Dia sebab lawa sangat. Maka dia pun keluar jalan sampai habis balik. Sampai di istana. Tengok-tengok dia teriak. Dia tengok puteri dia menangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Dia kata, tadi masa saya berjalan daripada awal kota sampai ke hujung kota, habis dah balik. Tak ada apa-apa masalah. Tapi ketika saya sampai dekat istana, waktu nak masuk, datang seorang lelaki, peluk saya, cium saya pada waktu tersebut. Jadi saya terkejut. Maka saya pun lari masuk dalam dan menangis kerana saya telah macam dinodai lah. Maka kena cium. Apa kata raja? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Kata dia. Kenapa? Kenapa ayah syukur pula? Saya kena cium, ayah bersyukur pula dah. Patutnya marah lah. Carilah Pak Long tu. Tak, dia kata ini adalah balasan kepada dosa yang telah saya buat dulu. Raja kata, kalaulah saya buat lebih. Dulu saya waktu ketika muda, saya pernah cium seorang perempuan. Dalam keadaan yang dia bukan isteri saya. Dan sekarang Allah Ta'ala balas balik kepada anak saya. Anak saya dicium balik. Kalaulah saya buat lebih daripada tu kepada perempuan tersebut, maka anak saya pun akan dilakukan lebih daripada tu. Sebab tu, kata ulama, seorang tadi kena jaga betul-betul. Kalau kita waktu ketika mana muda ini, sebelum kita berkahwin, macam itulah nanti akan dinilai balik kepada anak-anak kita. Jaga betul-betul. Yang ni benda ni disebut oleh Nabi SAW. Kama tadi nutudan. Di mana kamu buat, kamu akan dibalas semula. Aman? Sebab tu kena jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Dan mohon doa kepada Allah Ta'ala. Itu kata-kata, kita ni banyak ada seorang pun yang tak berdosa, Ustaz. Semua berdosa. Habis tu nanti, anak-anak kita tak selamat lah daripada semua benda tu. Tak, kita kata, serah kepada Allah Ta'ala. Serah kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita kena selalu kembali kepada Allah. Maksudnya kena bertaubat. Kalau kita ada dosa dan sebagainya, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Yang kita memang pun berdosa. Manusia ni kerana dia pendosa. Tamam? Ini minta ampun kepada Allah. Jadi sebab tu sebelum kita tengok kepada orang, tengok kepada diri kita dulu. Jadi kita kalau berlaku kesilapan kepada anak kita dan sebagainya, jangan tengok kepada orang. Tengok kepada kita dulu. Saya yang ada silap ni. Kalau isteri pula bila tengok, isteri pula kata, saya yang ada silap ni. Kalau suami pula fikir, saya yang ada silap ni. Jadi macam mana nak buat? Sama-sama betulkan balik. Sama betulkan balik keadaan tadi. Itu cara dia. Baik. Jadi, antara sebab dia, antara perkara yang perlu dididik kepada anak-anak, iaitu dilarang mereka daripada meludah, membuang kahak, tanakhum, membuang hingus, kahak, tanakhum, nukhamah. Di sisi orang yang duduk, janganlah dia melakukannya. Wal-la'n was-sabbu wa syatmun nasi wal-ikhtilatu baina dhil adnasi. Juga janganlah melaknat. Jangan ajar anak kita melaknat orang. Naik kereta, tengok orang buat salah depan sikit. Jadi kita nak buat apa? Kita maki.
anak duduk dalam tu. Jadi anak pun duk ajak, oh nanti kalau kita berlaku kereta macam ni, kita kena maki lah. Kalau tengok kereta lambat, dia apa ni? Lambat. Botut kan. Botut. Jadi dia sebut perkataan tadi, anak-anak pun oh, boleh sebut nama benda ni. Lepas tu tengok nak marah ke orang sikit ya, buka tingkap maki orang tu. Anak pun nak tengok, oh rupanya boleh maki macam tu. Sebab tu kalau anak-anak yang suaminya biasa cela ibunya, maksudnya cela si anak tersebut, isterinya di depan anak-anak, maka anak-anak tu nanti juga akan jadi biadab dengan ibunya nanti. Dan malah nanti dia akan biadab dengan wanita yang nanti akan bersama dengan dia. Kenapa? Karena dia pernah melihat orang ni pernah biadab, ayahnya pernah biadab dengan ibunya. Tamam? Dan sebab tu kita nak anak kita baik dengan kita. Kata para ulama sebagai satu lagi, tips dia adalah dengan cara kita berbaik dengan ibu ayah kita. Kita baik hubungan kita dengan ibu ayah kita, maka anak-anak kita akan baik hubungan dengan kita. Itu kata ulama, ada hadis Nabi SAW. Ada hadis yang Nabi SAW sebut. Apa dia hadisnya? Kata Nabi SAW, burru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Burru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Kamu buat baik dengan ayah-ayah kamu, ibu ayah kamu, maka anak-anak kamu juga akan melakukan kebaikan kepada kamu. Tamam? Ada cerita yang seorang nak bunuh si ayah dia. Duduk dengan menantu, dan menantu dah tak larat nak jaga si ayah. Akhirnya bagi cadangan kepada suami untuk bunuh si ayah tadi. Dapat harta cepat sikit. Maka si anak tak mau. Akhirnya dipujuk oleh si isteri. Anak pun setuju nak bunuh ayah. Maka bila mana nak bunuh si ayah, si anak pun bawa ayah pergi satu tempat. Dan bagi tahu kepada ayah tadi, saya maklum, saya nak minta maaf kepada ayah. Saya terpaksa untuk nak lakukan benda ni kerana isteri saya dah tak sanggup nak jaga lagi dan sebagainya. Si ayah menangis. Dan ayah kata, kalau kamu nak bunuh aku, nak bunuh juga. Mula ayah merayulah, janganlah bunuh aku. Kamu anak aku yang besarkan kamu. Tak, saya nak kena bunuh juga. Jadi hilang perasaan dah waktu tu. Jadi si ayah kata, kalau macam tu kamu nak sungguh-sungguh bunuh aku, jangan bunuh di sini. Bawa aku satu tempat lagi. Dibawa satu tempat. Sampai satu tempat tersebut, berhenti. Kemudian si anak tanya, kenapa ayah suruh bawa tempat ni? Dia kata, kerana di sini dulu aku bunuh ayah aku. Faham? Jadi dia pernah bunuh ayah dia. Jadi dibalas balik, anak dia bunuh dia balik. Lepas tu. Kama tadinu tudan. Ini pernah berlaku kisah ni. Ini kisah benar yang berlaku, yang diceritakan oleh para ulama. Sebab tu, jangan kita biasakan dengan perkara-perkara tersebut. Kita baik dengan ayah kita. Kalau ada salah dengan ayah kita, dengan mak kita, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau mak ayah dah meninggal, lawat maqam mereka selalu. Minta ampun. Moga-moga Allah ampunkan. Kata dalam kisah Al-Imam Muwaffaquddin Utsman radhiyallahu anhu sebut dalam kitabnya Mursyiduz Zuwar ila Quburil Abrar. Dalam kitab beliau diceritakan tentang seorang anak yang mana setiap hari Jumaat melawat ibu dan ayahnya. Dan dia anak yang derhaka. Waktu ayah ibu dia hidup, dia anak derhaka. Dan dia selalu lawat ibu dan ayahnya di kubur pada setiap hari Jumaat. Maka dicatat kepadanya anak yang baik dan diampunkan dosanya. Setelah tu diampunkan dosa. Jadi mungkin ada cara kepada ibu, anak-anak yang derhaka kepada ibu ayahnya, na'udzubillah, yang masih hidup, si ibu ayahnya kena minta ampun segera. Kerana nanti akan dibalas balik dengan anak-anak kita yang akan derhaka kepada kita nanti. Na'udzubillah. Tapi kalau kita baik dengan ibu ayah kita, jaga ibu ayah kita, insya-Allah ibu ayah kita juga akan menjaga kita pada masa akan datang. Anak-anak kita pula akan menjaga kita pada masa akan datang. Tamam? Baik. Dan kemudian kata Syekh sini, dan janganlah bercampur dengan orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Jadi larang anak kita daripada melaknat orang, larang dia daripada mencerca dan mencela manusia. Dan janganlah bercampur dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan tercela. Jadi jangan dudukkan mereka dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Tadi saya panggil Muhammad Abu Nur. Bagi tahu kat dia ni Imam Ghazali sebut apa. Dengar dia apa? Dia dengan Aisyah, oh rupanya tak boleh nak cakap dengan orang tua-tua ni. Tapi biasalah, dia lupa. Lagi dia kata balik, kamu ada apa ni, gini-gini. Apa ni, dia nak kata, dia kata ya. Tapi kena sebut selalu, tak boleh kata macam tu. Tak boleh. Yang ni benda tak elok. Kena orang panggil apa? Kena cakap yang ada elok saja. Sebab dah kawan biasa duduk dengan orang besar-besar.
Macam tu lah. Yang tu orang panggil apa, sebab duduk dengan orang besar-besar. Kalau duduk dengan budak-budak kecil-kecil, jadi dia cara budak-budak kecil-kecil. Nah, ni tu cara duduk dengan orang besar-besar, dia jadi otak dia mungkin besar sikit daripada hak budak-budak pada zaman dia. Sebab dia duduk biasa muamalah dengan orang besar-besar. Faham? Ada sisi baik dan ada sisi negatif lah pada benda tu. Tapi ala kulli hal, yang penting kena tengok selalu agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jangan duduk depan orang tua tak kaki atas. Silang kaki, tak boleh. Jangan letak ni tangan. Ni Al-Ghazali sebut ni. Wala yadriba kaffahu tahta zaqani. Dengan tak tapak tangan di bawah ni macam ni. Ataupun tak macam ni. Wala ya'muda ra'sahu bisa'idih. Jadi tak macam ni. Ni dalil kepada apa? Fa inna dzalika dalilul kasali. Kan ini semua dalil kepada pemalas. Lepas tu dalam majlis ilmu, kadang-kadang anak budak-budak duduk. Tok guru duduk bercakap depan, duduk macam ni. Kena jongkah. Nak duduk macam ni pula. Buat apa duduk macam ni? Ada yang digisahkan lagi, tak ada jenggot pun duduk main jenggot. Duduk. Dia pun tahu lah, yang duduk mati selalu tahu. Duduk kena jongkah. Tak ada jenggot pun, budak lagi, umur 12 tahun. Duduk. Pang lagi. Orang baru terkejut. Tambah orang KL pula, lagi dia cepat terkejut. Lepas tu cepat terkoyak. Kena jokah sikit je. Tak pernah jokah. Pak dia pun tak pernah jokah dia. Ni kena jokah. Lepas tu kena didik. Kena hantar anak-anak. Kita mungkin tak mampu nak sebut macam tu ke anak kita. Guru dia nanti akan sebut. Yang ni tak boleh, yang ni tak boleh. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Tu nanti baru dia akan terdidik dengan baik. InsyaAllah. Faham? Dan kemudian kata Syekh lagi apa dia? وَيَلْزَمُوهُ كَثْرَةَ التَّوَاضُعِ وَتَرْكَ مَا بَدَى لَهُ مِنْ طَمَعِ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْآفَاتِ حَكَيْتُهُ نَقْلًا عَنِ الثِّقَاتِ. Dan lazimilah anak itu dengan membanyakkan tawaduk dan tinggalkan apa yang berkaitan dengan ketamakan. Jadi ajarkan anak kita dengan tawaduk. Jangan diberikan dia dengan perkara-perkara yang kemewahan. Nanti akan disebut. Jangan jauhkan dia daripada mencintai emas dan perak. Sonok dengan emas, dengan perak. Sonok dengan benda-benda yang macam tu. Jangan dibiasakan dia dengan perkara tersebut. Ajarkan dia tawaduk. Suruh dia tawaduk selalu. Orang tawaduk ni akan diangkat oleh Allah. Man tawadu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawaduk ni akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Kena sebut itu selalu kepada dia. Jangan rasa bangga diri. Jangan sonok ketika orang puji. Jangan cepat naik jet. Naik jet. Jangan suka kena jet. Nanti takut lagi orang panggil terbalik kat belakang. Orang panggil. Tu kalau tengok kena jet sikit lah. Terus kita kena ni terus. Bagi dia terbalik terus. Ni jangan bila orang duk jet, kita sampai tak boleh nak beza orang jet ke orang perli. Kata kemas tu. Kemas tu. Dia biasalah tu memang. Lebih kurang tu memang kemas juga sikit. Lah. Yang kita ni orang perli ya pun. Dia rupanya duk berasa kata orang puji dia. Sampai tak boleh nak tahu nada orang puji dengan orang perli. Tapi orang Kedah dia pakar dalam bab ni. Orang Kedah dia pakar bab jet naik, lepas tu dia perak bagi dia turun. Orang Kedah dia boleh bab ni. Negeri lain kita tak tahu. Negeri lain ni kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang kita tengok dia jenis orang panggil kalau puji-puji lajak pun dia tak tahu, tak faham. Dia ingat, memang puji betul ni. Dah, dia rupanya kita tengah duk lah. Rupanya tak faham. Yang kita duk perli. Sebab tu anak-anak kena hantar pergi Kedah. Kena duduk dengan tok-tok guru Kedah ni. Baru dia tahu dia nak kena perli ke, dia nak kena puji ke, dia nak kena sonok kan macam mana. Nampak tak? Ini kalau duduk dengan ustaz-ustaz aja duk puji saja. Baguslah. Masya-Allah. Sedapnya suara entah. Suara memang sedaplah. Sedapnya suara entah. Nasyid lagi. Yang budak tu tarik terus. Tapi kalau ustaz-ustaz macam kalau orang Kedah ni biasanya lah. Kalau dia tak orang Kedah pun dia punya keturunan mesti daripada Kedah. Kalau dia jenis pandai cantah orang ni, maksudnya belah-belah beranak ke belah tu lah. Walaupun dia cakap Kuala Lumpur. Jadi kadang-kadang tu bila anak murid tengok duk naik sikit ni, dah suruh dia sangat lah, tak buat kemas sangat lah. Dia buh terus. Budak tu daripada tengah duk naik tu, terjun 7 tingkat bawah. Pergi terus. Jadi waktu tu nak
nak zuhur pun waktu tu dia jadi tak apa nak berani. Nampak nak tahu, macam mana nak buat ni. Satgi ustaz tengok pula. Satgi tok guru tengok dia rasa segan pun semua kali. Dia beza dengan kalau tok guru, bagus hentak tu. Hentak memang alim ah. Yang kita pun tok guru telah kata saya alim. Padahal dia tak faham tok guru duk perli dia waktu tu. Hentak alim tu. Hentak mengaji, kira kemah tu. Kalau boleh mengajak tu kira kemah. Sampai dia tak boleh nak beza nada. Sebab tu budak yang cerdik ni dia boleh beza nada dia. Dia akan tahu nada ni orang puji ke orang duk keji dia sekarang ni. Orang duk sanak dia ke orang duk nasak dia. Orang duk tengah duk puji dia ke ataupun orang tengah duk pergi perak dia. Faham? Jadi kerana tu kena mengaji juga bab-bab tu pun. Kena ajak dia tawaduk sikit. Kena bagi tahu dekat dia kata jangan duk makan puji sangat. Kalau orang duk puji-puji sangat ni, kadang-kadang dia bukan nak puji pun. Dia nak pelekeh kita je. Lepas tu jangan duk makan sangat dengan puji tu. Tengok orang duk kata sekian ni, kita jangan duk pakai sangat tu. Al-multafitu la yasil. Orang yang banyak berpaling tak sampai dia. Pegang yang tu. Kamu berpaling banyak dengan ucapan orang, kamu takkan sampai nanti. Kamu nak pi ke satu tempat, kamu aja duk pusing tengok kot bazar Ramadan tu. Tak sampai rumah tu. Nampak tak? Tak sampai ke tempat yang kita nak pi tu. Boleh? Kamu nak pi ke bazar Ramadan. Bazar Ramadan tak ada tu ni. Nak pi bazar Ramadan, nak pi beli murtabak. Lalu kedai roti john. Beli roti john lu. Dia tengok lalu Allah, ayam percik pula. Sampai kat murtabak duit habis. Allah, tadi main nak beli murtabak, habis duit kau benda lain. Al-multafitu la yasil. Tu kalau nak beli murtabak lah. Lekeh sangatlah murtabak tu kalau nak buat bandingan tu. Ni kita nak sampai ke syurga Allah Ta'ala. Kita duduk pusing dengan puji orang. Pusing dengan orang duk kata benci kat kita. Pusing pula orang keji sikit, kita jadi terkoyak. Pusing sikit kalau orang duk komen tak elok sikit kat kita. Kita tak boleh dah duduk dah. Macam nak tutup komen dah. Tak boleh duduk ni. Sebab orang dah mula duk mencela saya ni. Saya tak tahu kenapa orang bagi perhatian sangat. Orang dengki dengan saya kot. Orang bukan dengki. Orang meluat. Faham tak? Jadi kadang-kadang kalau jadi macam tu, kita kena sedap diri. Sebab tu anak-anak jangan duk ni sangat. Duk angkat tanpa kita perak sudah. Dia perak sudah tu baru tahu, rupanya pak aku bukan puji pun. Dia kena ambil kat sunah-sunah orang jeneri. Bila orang baling. Dia kena perlu bubuh orang tu. Allah Akbar. Dia tak ingat dunia. Pergi orang buh dia balik. Lepas tu baru dia tahu. Langit tinggi rendah. Saya ada kawan dulu. Seorang kawan ni yang tak pernah orang pangkah dia. Kalau bercakap pun tak ada orang pangkah. Dia ada seorang kawan dia suka ya. Kalau bercakap pun sikit. Tu no. Betul. Han cakap memang betul. Haram tak betul pun. Cakap tak betul langsung. Dia main set duduk bilik dengan kami. Dia orang Kedah agaklah, tapi dia jenis orang Kedah tapi tak ada orang pangkah dia. Dia orang Kedah, kawan orang Selangor. Jenis tu. Bukan kata orang Selangor ni, tapi jenis tu lah. Hak kawan Selangor ni terus duduk ya, padahal kawan tu bentar dia tak betul. Tapi kawan ni terus duduk ya apa semua. Dia main duduk bilik dengan kami. Elok. Bilik 102 pula. 102 ni kira bilik legend. Main-main duduk bilik dengan kami, tengah duduk bersembang kat dapur. Dia duduk bercakap berkolak pandangan dia. Pandangan tak betul. Lain kali kita pangkah. Kita kata, yang kawan ni duduk, ya apa kata. Tu kan betul tu, tak kena tu. Kawan tu koyak tu. Rupanya tu koyak tu bukan sekejap. Lama koyak tu. Koyak lama. Dia berasa sungguh rupanya. Dia rasa macam dia jatuh kursi tu hari tu. Dan mulai pada hari itu, dia mula berhati-hati daripada mengeluarkan pandangan. Sebab dia tahu dah lepas ni dia kena pangkah. Cakap tak betul, perak pangkah tu. Dia perak pangkah tu. Lepas tu dia mula berhati-hati. Baru dia tahu. Langit tinggi rendah. Dan yang duk kena pangkah, duk ke pangkah orang pun, dia pun kena pangkah juga. Pakat-pakat kena lawan pangkah lah. Dia, sebab tu lawan pangkah ni kuat, dia boleh masuk debat perdana. InsyaAllah dia boleh menang. Sebab dia kuat pangkah orang. Senangnya ajak anak-anak kita buat apa? Jangan duduk kerja pangkah orang. Ajak anak kita. Jangan bercakap kalau tak perlu. Kalau kita tengok tak perlu, tak biar. Ini duduk bercakap pandai. Malah kena pergi sekolah, kena buli. Duduk cakap pandai. Yang geng sini duduk tengok ni.
Lah budak ni. Dia buat cakap pandai boleh. Lah kali kena bully. Lepas kena bully, kita agak yang teruk. Cuba kalau pergi semua buat baik dengan orang. Jumpa orang tua-tua bagi salam. Buat semua kali. Tapi bukan jadi bodoh. Sampai kena bully juga. Tak. Dia ada jati diri dia. Sebab tu kena, anak-anak ni kena dah susun dah. Daripada kecil ni. Kena hantar dia, cakap dia kena elok. Orang Melayu ni dia punya susunan dia comel sebenarnya. Dia ada mengaji silat. Silat pula dia ada seni dia. Dia ada pertahanan diri. Kemudian dia ada keyakinan diri. Nampak tak? Itu kena ada. Dan walaupun kecil lah, tapi bila dah nak lawan dia pakai spray. Silap. Mai tang lawan. Bawa keluar spray kau. Dapat dengan bengkung jurulatih apa semua. Bawa keluar spray orang. Tak jadi. Duk ingat nak lompat jadi Tony Jaa lah. Dia tak kata siapa-siapa. Ni tak kaitan dengan hidup dan yang mati. Dan waktu dia nak beritahu apa. Mengaji apa pun dia kena bijak menggunakan suasana pada waktu tu. Dia kena tengoklah suasana waktu ni yang sesuai pada waktu ni. Nak kena bungkak langkah Raja Wali ke langkah lari? Langkah lari. Itu yang paling sesuai. Ini fi aulawiyat dia panggil. Minta maaf lah tuan-tuan semua yang dengar ni. Hadu gelak-gelak ni penghibur lah ni. Bergelak ni buat macam mana. Kalau saya bercakap seorang-seorang tak boleh buat macam ni. Ya. Jadi insyaAllah esok kita akan sambung pada bab yang seterusnya ini wa yalzamuhu kathrat at-tawadhu'i wa tarka ma bada lahu min tama'i. Itu kita akan ulang balik yang tu insya-Allah taala. Nah. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair. Ada orang tulis ni, orang Selangor ni lembut nak jaga hati orang. Allah, masya-Allah. Betul tak saja. Kita melawak ya. Janganlah berasa hati. Tu tengok. Tu kan kata dah cepat terkoyak. Betul dah saya kata tu. Janganlah berasa. Saya melawak ya. Boy. Melawak pun tak ni. Tak, orang Selangor ni kawan-kawan saya ramai. Saya pun mengaji Selangor. Ya. Tapi saya tak erti nak cakap orang cakap KL tak erti. Saya pernah cakap sekali ya. Lepas tu saya tak cakap lah. Saya mula-mula sampai di Kuliah Islam Kelang tahun 2000. Mengaji di Kuliah Islam Kelang. 2000 sampai 2003. 4 tahun duduk di Kuliah Islam. Bukan sekejap, lama juga. Maksudnya kalau keluar tu patutnya saya dah jadi orang KL lah. Sebab ramai orang bila tengok saya, dia kata saya orang KL. Sebab muka saya muka bandar. Jadi saya waktu nak keluar pergi main bola tu, baru sampai sangat seminggu baru sampai di Kuliah Islam. Tengok kawan-kawan pakat cakap KL, kita pun teringin nak cakap KL. Kita pun. Kawan-kawan pakat pergi main bola, saya pun terus ajak kawan saya. Jom main bola. Kawan saya kata, nak bagi tahu lah. Kami orang KL pun tak panggil bola. Jadi saya bila tak faham. Apa dia kaedah orang KL panggil belakang tu. Ada benda yang dia panggil la. Ada benda dia panggil le. Kita. Kenapa tak kita? Tapi tam bola, panggil bola pula. Jadi saya pun tak faham lah. Jadi saya cakap Kedah 4 tahun tu. Dan sampai orang kata, tengok muka macam KL. Keluar suara, tu dia. Kok belah halus tang. Jauh sampai ke utara. Jadi, macam mana pun orang panggil apa. Dan saya jadi gurau-gurau je. Saya gurau je tu. Bukan nak kata kat orang Selangor. Orang Selangor ni bagus-bagus. Aduh. Baik. Ni ada seorang balas ni. Tak ada kaedah dia sama'i. Oh dia. Sama'i tu. Boleh jadi ya. Baik tanya kat Azra'i pun tak tahu. Dan kami pun tak faham bila baca bila baca a. Baik, jadi kita terus baca dengan doa istighfar insya-Allah. Lawak ya jangan berasa hati pula orang Selangor, jangan berasa hati. Azra'i. Saiful. Dia teriak pula balik. Dia patut guru dia Kedah. Jadi dia tahu lah orang Kedah ni macam mana. Orang Kedah ni mulut yang macam ni. Hatinya lembut, romantik, boleh tambah 2-3 lagi. Nasi. Bukannya isteri, nasi. Doa ul-istighatsah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sebelum tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada pihak Matis dan juga pihak Ruak Jawi atas anjuran Majlis Rauhah ini. Dan kalau tuan-tuan semua ada yang nak membantu dan sebagainya, boleh untuk hubungi teruslah kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair dan juga pihak pengurusan Ruak Jawi kalau untuk nak memberikan sumbangan dan sebagainya. Kerana kedua-dua pusat pengajian ni bukan bergerak, kita bergerak dengan, maksudnya dengan sendirian dan tidak ada bantuan secara khusus. Maka untuk melahirkan generasi ini perlu kepada bantuan daripada orang ramai. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. يا من إلى رحمته المفار ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب عفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى أجل من عظيم قدراتك ولا أعز من عزيز سطواتك لعز ملكك الملوك تخضع قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك ردوه وبيديك حلوه وعقدوه وقد رفعنا أمرنا إليك شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا راحما انظر إلى ما مسنا من الورى من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وهن ما بين الجموع قدرنا فاستنقى ووكاة وشدة واستنقصونا عدة وعدة ملكه لا يسلب لذنا بجاهك الذي لا يغلب نستند عليك يا كهف الضعيفين نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمارات أنت الذي نرجو لدفع الحسارات أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي تسأبي باب فضله أكرم من أغنى بفيض نيله أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا كلما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أخار ولا لما عندك منا أفقار إحساني يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرق ويا حنان ويا منان ضاق النطاق يا سامع يا موجب عز الدواء يا سريع يا قريب ربنا الأكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالطف بنا فيما به قضيت وردنا بما به رضيت أمهل العسر واليسر وامددنا به واجعل لنا على البغاة الغلابة واقصر آذى الشر على من طلبه واقهر عيدانا يا عزيز قهرا يفصم حبلهم ويصم ظهرا وقيب سعيهم واحزم جيوشهم وأبسط رأيهم جل اللهم فيهم نقمتك فإنهم لا يعجزون قدرتك يا ربي بحبل عصمتك قد اعتصمنا وبعز نصرتك فكلنا ولا تكن علينا ولا تكلنا طرفة إلينا قوة لدفع ولا استطعنا حيلة للنفع وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون أتقول كن يكون يا ربي بك التوسل لما لديك وبك التوسل ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي آنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين واجعل لها بين بلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة سر المصون عزها واجعل من الستر الجميل حرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون
من ورائها يكن بجاه نور وجهك الكريم سر ملكك العظيم وجاه لا إله إلا الله وجاه ما به دعاك الأنبياء وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر قطب والأوتاد وجاه حبس الأفتاد وجاه الأخيار وجاه النجابة وجاه الأبدال وجاه النقابة عابد وذاكر وجاه كل حميد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم معظم يا ربي وقفنا فقارا بين يديك ضعفاء فقارا من دعا ربا كريما لا يرد من سعى فاقبل دعاءنا بمحض الفضل حساب العدل وامن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واخر لنا في سائر الأقوال واختر لنا في سائر الأفعال واجعل دأبنا التمسك بالسنة الغراء والتنسك مختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء منا الأمل وانهج بنا يا ربي نهج السعادة واختم لنا يا ربي ختم الشهادة صلحا وعلماء عاملين نصحا وأصله اللهم حال الأهل ويسير اللهم جمع الشمل مبينا لمن تولى وأعز دينا وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملأ بما يرضيك عنه قلبه وانصر بنا محمد واجعل ختام عزه كما بدير يا ربي بحفظ العلماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعافي واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بحمده ذو قصد تمام قصده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.